Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikisahkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah memanggil seorang budak, seorang hamba, dan dia tidak menyahutinya. Dia mengulangnya lagi sampai 3 kali dan jawapan yang dia perolehi sama, yang tidak menyahutnya. Maka khalifah melangkah mendekatinya, melihatnya sedang berbaring. Apakah engkau tidak mendengar, wahai anak? Dengar, katanya. Apa yang membuatmu tidak menyahut? Saya merasa aman dari ancaman seksamu, kerana itu saya bermalas-malasan. Pergi, engkau bebas kerana Allah. Diriwayatkan bahawa Ma'ruf Al-Karhi turun ke sungai Dajlah atau Dijlah mengambil wuduk. Dia meletakkan mushaf dan jubah luarnya. Tiba-tiba datang seorang wanita dan mengambil 2 barang itu, yang mencurinya. Ma'ruf melihatnya lalu mengikutinya. Wahai saudari, katanya, saya adalah Ma'ruf Al-Karhi. Anda jangan takut sebab engkau tidak bersalah. Apakah engkau mempunyai anak yang boleh membaca Al-Quran? Jawabnya tidak. Sudah menikah? Belum. Kalau begitu kembalikan mushaf saya dan ambil baju itu. Sekelompok pencuri datang memasuki rumah Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dengan terang-terangan. Mereka berlagak seolah-olah tidak mengenal rasa takut. Mereka mengambil semua apa yang dijumpai. Abu Abdurrahman tahu, tapi membiarkan mereka pergi dengan selamat. Pada hari berikutnya, dia keluar dan menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kes pencurian. Ketika saya melalui pasar, jelasnya, saya melihat jubah saya pada seorang yang sedang menawarkannya, yang dijual. Saya segera berpaling dan tidak menoleh kepadanya. Ahmad Al-Jariri berkata, saya kembali dari Mekah dan segera mendahului, yakni menziarahi Junaid, agar dia tidak menyulitkan saya. Saya ucapkan salam padanya, kemudian meninggalkannya dan beranjak pulang. Ketika saya solat subuh di masjid, tiba-tiba dia berada di saf belakang saya. Selesai solat, saya berkata kepadanya, saya mendatangi dan mendahuluimu kemarin supaya engkau tidak menyulitkan saya. Dia menjawab, itu adalah keutamaanmu dan ini adalah hakmu. Abu Hafaz pernah ditanya mengenai akhlak, lalu dijawab, akhlak adalah apa yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tercatat dalam firman-Nya, khuzil af wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Di samping itu banyak pandangan pendapat yang memberi makna akhlak dalam beberapa pengertian, yakni dalam beberapa definisi. Ada yang mengertikannya sebagai keberadaan seorang yang dekat dengan manusia dan keterasingannya dengan hal yang beredar di tengah kehidupan manusia. Ada juga yang mendefinisikan, mengartikan akhlak itu sebagai menerima sesuatu yang datang dari kesia-siaan makhluk dan kepastian al-haq tanpa merasa jemu dan gelisah. Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi kolam mengambil air untuk memberi minum untanya. Akan tetapi, sebagian pengambil air yang lain menyerobotnya dengan kasar. Ini merempuhnya dengan kasar. Sampai kolam itu pecah. Abu Dzar Al-Ghifari hanya mampu memandang lalu duduk, kemudian berbaring. Seorang yang melihatnya hairan, lalu menanyakannya,
Dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita, jika seorang itu marah, maka hendaklah dia duduk. Jika memang dengan duduk boleh hilang, maka jika tidak hilang juga kemarahannya, maka hendaklah dia berbaring. Tercatat tersebut dalam kitab Injil, nasihat yang mengajarkan, hamba-Ku, ingatlah saya ketika engkau marah. Maka saya, yakni Allah, akan mengingatimu ketika saya marah. Ketika mana Allah marah. Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya, tidak akan diketahui 3 hal kecuali dengan 3 hal. Kelembutan ketika marah, keberanian ketika dalam perang, persaudaraan ketika diperlukan. Nabi Musa AS pernah mengadu pada Allah, wahai Tuhan, saya mohon engkau untuk tidak dikatakan kepada saya apa yang tidak ada pada diriku. Betul. Untuk tidak dikatakan pada saya apa yang tidak ada pada diriku. Allah mewahyukan kepada Musa, aku tidak melakukan demikian untukku, maka bagaimana aku memperlakukannya untukmu? Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara tentang akhlak yang merupakan kemuliaan seorang hamba Allah, kemuliaan manusia. Bukan ketua pemimpin bagi manusia ialah yang paling indah akhlaknya. Yang ini orang yang paling layak menjadi pemimpin, dan semua keadaan ialah yang paling indah akhlaknya. Dan bila Allah Ta'ala melantik para Nabi sebagai pemimpin manusia, antara ciri-ciri para Anbiya alaihimussalatu wassalam ini ialah paling baik akhlaknya di kalangan manusia. Maka atas asas itu kita juga melihat nilai ini waktu mana kita hendak mendampingi atau hendak melantik seseorang menjadi pemimpin kita dan sebagainya, maka yang paling indah akhlaknya. Bahkan mereka yang ni para alim ulama, sebagaimana tinggi keilmuan mereka, maka tinggi ke akhlak mereka. Dan sebagaimana murid-murid mereka mengambil ilmu dengan mereka, mereka juga mengambil adab, yang mengambil akhlak daripada mereka. Maka ini antara kemuliaan akhlak. Bahkan tidak ada yang paling celaka. Dan tidak ada yang paling celaka yang dimiliki oleh seseorang selain daripada akhlaknya. Kata para ulama, suatu yang paling asy'am, yang paling ashqa, yang paling celaka sekali, yang dimiliki oleh seseorang ialah akhlaknya. Contoh kalau kat rumah kita ada benda yang busuk, maka kita anggap ia mencelakakan environment, persekitaran, bi'ah rumah kita, kita akan buang. Dan tidak ada yang lebih busuk daripada akhlak yang buruk yang ada pada diri seseorang, yang dia mesti berfikir siang malam, pagi petang bagaimana hendak membuangnya. Orang yang membiarkan kebusukan akhlak berada pada dirinya, maka dia tidak akan bahagia selamanya. Bahkan tidak sebut apa yang disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang dengan keburukan akhlaknya penyebab kepada dia masuk neraka. Oleh sebab itu menjaga, memelihara, mengindahkan diri dengan akhlak yang baik merupakan kewajiban orang beriman. Satu tuntutan yang mesti dilakukan, sama ada secara drastik menyeluruh atau secara tadarruj berperingkat-peringkat, dengan mengambil kira kelemahan kita, dengan mengambil kira keterbatasan kemampuan kita. Namun setiap orang mesti berniat, sebagaimana mereka mesti berdoa supaya Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka akhlak yang baik. Di antara contoh orang-orang yang punya akhlak yang baik ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan kesabarannya dan bijak siasah ataupun orang yang bijak dari sudut politiknya. Sayyidina Ali bila digambarkan keilmuannya, kezuhudannya, tawadhu'nya, bahkan yang munsif, yang menerima kebenaran walau daripada mana pun, tanpa mengira siapa yang mendatangkan kebenaran. Dan beliau juga seorang yang akhlak mulia, yang tidak pernah untuk memperlakukan walau dengan kekuatan yang dia ada, hatta dengan kekuasaan dia ada, tak pernah cepat dalam bertindak, mengambil tindakan bagi kepentingan dirinya. Pernah diceritakan dia ada seorang hamba. Hamba ini dipanggil hamba mukatab,
yang buat perjanjian dengan dia untuk merdeka, untuk dibayar sejumlah wang. Kata hamba, dia ada beberapa jenis hamba. Ada hamba, kita panggil hamba mukatab. Mukatab, yakni dia berjanji dengan tuang dia untuk bayar sejumlah wang dan kemudian dia akan merdeka. Dan ada hamba yang bersifat mutlak, hamba. Dan kita juga tahu bahawa bukan Islam yang memulakan perhambaan. Perhambaan ialah satu bentuk evolusi manusia, kehidupan manusia yang berlaku. Dia keperluan manusia untuk ada orang yang berkhidmat baginya. Bila manusia secara keseluruhannya nak ada orang bantu dia dalam semua hal. Cuma dalam sistem kita sekarang, kita bayar gaji. Sebab tidak ada lagi perhambaan. Dahulu, orang yang tertentu, mereka ingin ada pembantu-pembantu di kalangan wanita atau lelaki. Maka wujudnya perhambaan ini melalui proses peperangan, melalui proses warisan perhambaan. Ini seorang jadi hamba, melahirkan hamba. Dan melalui cara hutang yang tak mampu mereka bayar, lalu mereka berkhidmat menjadi hamba dan ia berterusan. Atau melalui pencolekan, laku colek mencolek, lalu dijual menjadi hamba. Sehingga dahulu terkenal dengan pasar-pasar hamba. Dan ini evolusi, bukan Islam datangkan. Sehingga datang Islam, pertama, Islam letakkan asas hamba dan orang merdeka sama. Dia selalu berbuat kebaikan. Yang ini yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, oleh keluarga Ammar, oleh keluarga Yasir, oleh Amir bin Fuhairah, oleh Khabbab bin Arad, oleh Zinnirah. Sejumlah sahabat-sahabat yang merupakan asalnya hamba sebelum dibeli dan dimerdekakan. Kalau Islam datang, bawa persamaan terlebih dahulu. Dan tak datang untuk membuang perhambaan itu dahulu, kerana ia satu sistem yang berakar umbi. Maka dibuat secara tadarus, menghormati hamba, tidak membebankan kerja, melainkan ditolong, dan tidak diberikan sisa-sisa makanan, melainkan diajak makan bersama, atau diambil makanan yang baru masak dan diberikan padanya untuk dimakan di tempat yang lain. Tapi tidak diajar hamba ini makan sisa. Ini perubahan yang Islam buat di peringkat awal. Sehingga berlaku hukuman ataupun setiap denda yang dikenakan dengan merdekakan hamba. Dan Rasulullah menggesa setiap orang yang memerdekakan hamba, dia seperti membebaskan tubuh badannya daripada neraka. Gesaan-gesaan yang banyak sehingga setiap orang melihat hambanya ruang untuk melakukan ibadat, bukannya melakukan kezaliman. Sebagaimana zaman jahiliah, penindasan. Maka bagaimana Islam secara berperingkat mengubah sistem perhambaan ini, lalu diperkenalkan hamba mukatab. Hamba ini boleh merdekakan diri dia. Maka Sayyidina Ali mempunyai hamba mukatab. Maka bila dipanggil hamba ni buat tak layan, takah salah, buat malas. Kerana dia tahu Sayyidina Ali ni orang baik. Sayyidina Ali ni bukan jenis orang mudah pukul orang. Dia bukan jenis mudah. Dan dia juga bukan jenis mudah marah. Hamba ni mengambil kesempatan atas kemuliaan akhlaknya. Saya kata, panggil dia kali pertama, kali kedua, kali ketiga tak dia layan. Dia kata, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, kenapa kamu tidak melayan panggilanku? Dia kata, saja. Tak asal tu, saja aku buat malas. Kenapa kamu buat saya saja macam tu? Kerana aku mengetahui kau tak akan hukum aku. Tahu kamu tak akan hukum. Baik, wasangka baiknya pada Sayyidina Ali, walaupun satu step lain manipulasinya. Tapi ini memang wasangka baik dia dan memang dia tahu akhlak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Ali tunjuk apa yang lebih baik pada itu. Baiklah kalau tak nak dengar cakap aku merdekakan kamu. Terus tak bayar apa-apa dah merdeka. Terus. Maka lihat bagaimana mereka menunjukkan akhlak yang baik di sebalik kecuaian orang dalam memberi hak kepada mereka. Sebab itu kita dah sebut kata-kata yang disebut oleh para ulama tentang nilai akhlak itu. Di antara nilai akhlak itu ialah kita bersabar daripada semua yang datang daripada orang lain yang telah mengurangkan hak kita. Seperti kurang dihormati. Contoh, kita patut dihormati. Dan orang pun kurang menghormati kita dengan panggilan dan sebagainya, maka kita tetap memaafkannya, maka ini tanda akhlak yang baik. Kita patut dilayani lebih istimewa. Tapi orang datang layan kita lebih kurang. Lalu kita menerimanya,
kekurangan tersebut pada hak kita, walaupun kita berhak dapat lebih, maka itu tanda akhlak yang baik. Dan ini yang berlaku pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia patut sebagai tuan, bila panggil disahutnya, bukan datang dengan segera. Namun hamba ini tidak menyempurnakan hak, namun dibalas dengan lebih baik pada itu. Kadang-kadang kita bertandang rumah orang tetamu, kita tak dilayang sebaiknya. Namun bila dia bertamu rumah kita, kita layan lebih baik daripada apa yang dia layan. Kenapa? Kita punya akhlak yang baik. Dan inilah yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bila Allah menyatakan, idfa' billati hiya ahsan, sentiasalah berikan kepada orang lain lebih baik. Kalau orang beri benda kepada kita jahat, kurang, kita sentiasa berfikir, apa yang saya nak bagi lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak sesuatu kekurangan yang orang berikan pada kamu, kejahatan dan sebagainya, billati hiya ahsan, dengan apa yang lebih baik kamu boleh buat. Bukanlah apa yang lebih baik yang kita tak boleh buat, yang kita boleh buat. Yang kita, saya katakan, kita tak dilayang dengan baik sebagai tetamu, sebagai contoh, sebagai tuan, sebagai bos, atau kadang-kadang sebagai orang yang kita tahu kita lebih patut dihormati, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai contoh. Namun oleh kerana kita ingin menjadi syiar yang Allah sebut, idfa' billati hiya ahsan, tunjuk apa yang lebih baik, maka ini tanda kebijaksanaan seseorang. Tentang seorang yang berakhlak baik, ia menunjukkan kebijaksanaan dia. Seorang yang mengkalkan akhlak yang buruk, bukan merasakan kemenangan dengan akhlak yang buruk, ia menunjukkan bagaimana kedangkalan akal. Ini orang yang punya siasah, ataupun kita sebut pandangan jauh. Basirah, ada vision. Basirah, ada ru'yah, ada pandangan jauh. Maka dia tahu kenapa pentingnya akhlak yang baik. Melihat pada kemuliaan akhirat kelak, bukan melihat pada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Diceritakan tentang Ma'ruf Al-Karki. Ma'ruf seorang ulama tabi'in yang meninggal tahun 200 Hijriah di kota Baghdad, yang terkenal dengan kealimannya, yang terkenal dengan sifat pemurahnya, yang terkenal dengan sifat pemaafnya, bahkan yang terkenal dengan karamah yang banyak. Sehingga Al-Imam Ibn Jauzi buat satu fasal khas, bab khas tentang karamah Ma'ruf Al-Karki dalam kitabnya Sifatus Safwah. Imam Ibn Jauzi di dalam kitab Sifatus Safwah, dia cerita sejumlah karamah Ma'ruf Al-Karki. Ini orang baik, orang soleh. Satu ketika Ma'ruf Al-Karki sedang berwuduk, dia pun letak jubah luar dia. Menjadi kebiasaan para ulama dulu, dia pakai dua jubah. Ini jubah satu, ada satu lagi jubah. Dua jubah. Maka salah satu jubahnya dia letak. Dan bersamanya mushaf, Quran. Tiba-tiba datang seorang perempuan curi. Dia ambil. Dan Ma'ruf Al-Karki menyedari, dia pun ikut perempuan tu. Ikut perempuan tu, wahai perempuan, jangan takut, aku Ma'ruf Al-Karki. Aku cuma nak tanya. Apakah kamu punya anak yang boleh baca Quran? Dia kata, saya tak ada anak. Apakah kamu ada suami yang dia boleh baca Quran? Maka jawabnya, saya belum kahwin. Kalau begitu, kembalikan mushaf aku, jubah tu ambil, tak apa. Aku nak masa, aku nak baca. Kalau kamu curi masa, kamu tak kerti baca, buat apa? Ambil jubah tu, ambil lah, tak apa, nak pergi jual-jual. Kita lihat bagaimana sifat samahah dia, sifat pemaaf. Pernah diceritakan ketika mana dia bersama dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya melihat sekumpulan pemuda-pemuda yang sedang berhibur di atas sampan. Dia kadang mabuk. Sambil menyanyi, sambil mabuk-mabuk. Lalu kata murid-murid kepada Ma'ruf Al-Karki, Tuan Guru, doakan pada dia, doakan atas mereka, biar tenggelam ke apa. Doakan. Ini buat maksiat terang-terangan. Lalu Ma'ruf Al-Karki angkat tangan dan dia berdoa. Dan doanya didengari oleh muridnya, dia doakan, ya Allah, sebagaimana engkau gembirakannya di dunia, engkau gembirakan di akhirat. Kerana engkau telah mengembirakan di dunia dengan minum arak, menyanyi, gembira lah tu. Maka engkau gembirakan dia di akhirat kelak.
Alah anak murid dia tak setuju doa ni. Anak murid tak setuju. Tuan guru kenapa doa macam tu? Kita suruh doa, ya Allah biar tenggelam kapal dia. Kalau boleh lepas tu kena makan ikan piranha sekali. Biar tak bersisa mayat. Dia kata, aku doa apa yang lebih baik? Apakah kamu tahu maksud doa aku? Bila aku kata, ya Allah, sebagaimana engkau gembirakannya di dunia. Disebabkan maksiat dia digembira. Dia gembira. Engkau gembirakan dia akhirat kelak. Yakni engkau ilhamkan dia taubat sebelum mereka mati. Sehingga mereka dapat bergembira di akhirat. Maka ini di antara samahah dia. Samahah maksudnya sifat keterbukaan dia. Dia bukan sifat keras. Sebab disebut sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Saffah. Ini Abdullah Saffah ni dia bukanlah pemimpin yang baik. Pembina awal kerajaan Abbasiyah. Dia gelar Saffah kerana dia suka membunuh orang. Dia sendiri menyebut. Dia kata apa? Man syaddada naffara. Wa man lana ta'allafa. Siapa bersifat keras, dia cuba. Siapa yang bersifat keras, dia sebenarnya sedang menghalau orang. Wa man lana ta'allafa. Siapa yang lembut, dia sedang menyusun orang. Dia sedang menghampirkan orang. Artinya bila kita lihat di antara akhlak yang baik itu bersifat lembut. Bukan bersifat lembut dengan orang-orang yang bodoh. Yang tak tahu perbuatannya. Dengan doa-doa yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ini Ma'ruf Al-Karhi. Seorang ulama yang terkenal dengan kehebatan kata-katanya, kealiman, keilmuannya. Dan juga beliau meninggalkan beberapa nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Bila beliau menyebut tentang hakikat dunia. Dia kata dunia ni cuma ada 4 benda yang menjadikan manusia seronok. Ada 4 benda manusia jadi seronok. Yang pertama harta. Seronok manusia pada harta. Yang kedua sembang, cakap. Manusia suka cakap. Yang ketiga tidur. Manusia suka tidur. Yang keempat ialah makan. Ini 4 benda dunia yang manusia suka buat. Tentang mana satu kita tak suka buat? Harta. Siapa tak suka harta? Bercakap, sembang. Siapa tak suka sembang? Semua orang suka bercakap. Kadang-kadang seorang-seorang pun bercakap. Sukanya dia bercakap. Dan yang ketiga kita kata semua orang suka tidur. Siapa tak suka tidur? Mereka suka tidur. Yang kita duduk hotel mahal-mahal tu. Kita beli katil mahal-mahal sebab nak tidur. Dan kita tak nak orang ganggu kita bila kita tidur. Sebab kita suka sangat benda tu, jangan kacau kita. Yang kacau kita tidur. Yang keempat ialah, kita paling suka makan. Lepas tu orang cerita viral makan. Cerita jual makan. Itu yang viral. Tapi kata Ma'ruf, lihat 4 perkara. Ada pun harta menjadikan kamu sombong. Lepas tu persaingan harta nak tunjuk siapa kaya, jadi sombong. Saya nak tunjuk saya lebih mahal. Saya punya outfit. Saya punya pakaian saya, penampilan saya. Daripada atas sampai bawah semua mama. Lalu datang, yutri sifat sombong. Dia jadi macam korong. Dia kemudian datang rasa sifat pandai. Saya yang buat ni. Hebatnya, saya dapat jual sekian banyak. Dia lupa kekurniaan Allah. Dia dah jadi macam korong. Kadang-kadang kita meniaga untung. Orang kata ilmu apa pakai bijak sungguh meniaga. Itu rezeki dia. Kau cerita bijak je. Orang ni puji macam-macam. Tapi kita tak boleh tutup mulut orang ni. Kalau mulut tampayang boleh tutup. Kita jangan terpedaya kalau kata awak ni pakai jampi apa, ilmu apa, hebat no. Nega 4 minit je 8 juta dapat. Nega 3 minit je 2 juta dapat. 3 juta. Misal kata, contohlah. Sekejap je kita. Orang kata hebat ni. Tuan-tuan kita ingat, jangan kita dibinasakan sebagaimana korun. Katakan ini daripada kurniaan Allah. Allah beri, Allah uji saya. Tapi ramai orang tak mampu bertahan dengan ujian harta. Bukan dari sudut kita katakan miskin tu. Dia sifat sombong. Akhirnya dengan cepat kita rasa, oh, saya punya strategi, saya punya marketing, saya punya produk, saya punya muka handsome. Habis benda nak kait diri dia belaka. Akhirnya Allah tunjuk orang yang sama, orang ni yang jatuh. Strategi sama, marketing sama, tim sama. Supaya dia tahu bahawa dunia tidak naik, menaikkan turun. Hakun Allah.
alla yartami' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi sunnatullah, tidak ada dunia yang naik melainkan dia akan turun. Kita pernah dengar orang pada tersohor dalam nyanyi. Akhir dah tenggelam. Orang yang tersohor dalam sekian-sekian, akhir tenggelam. Orang yang tersohor dengan formula, akhir hilang. Orang yang tersohor dengan sekian. Semuanya ini bagaimana sunnatullah. Tak naik melainkan turun. Orang paling glamour, kena tak glamour. Sekejap. Bukan cerita hal-hal masalah kebendaan semacam hal pengaruh dan sebagainya. Oh ni dulu kalau ceramah 40,000 datang. Sekarang 4 orang datang. Tu 4 pun tidur. Begitu sunnatullah. Dan kita kena tahu, itu Allah uji kita. Hari ni kita peta bercakap, tajam hujah kita, banyak idea kita. Akan sampai waktunya kita akan hilang segalanya. Itu sunnatullah. Hari ni kawan kita ramai. Petik jari, semua jenis kawan datang. Sampai masa kita petik jari tak ada orang datang. Yang datang cuma makhluk maut. Kerana begitu sunnatullah. Oleh sebab itu bila kita lihat harta ini kata Ma'ruf Al-Qarhi, al-malu yudkhi. Harta menyebabkan kamu akan sombong. Maka hati-hati dengan fitnah tu. Tuan-tuan carilah harta. Tapi awasi dengan fitnah sombong. Kerana sombong akan menghilangkan harta kita dunia akhirat. Yang kedua bila beliau kata al-kalam. Sembang. Sembang yulhi. Dia akan melalaikan kita. Sembang lalai. Perintah Allah di mana? Sekian-sekian. Kadang-kadang kita mengumpat, mengutuk. Banyak sembang sangat. Lagi banyak kita sembang. Orang disebut oleh Umar Al-Khattab. Man kathura kalamuhu, kathura saktuhu. Wa man kathura saktuhu, kathura zambuhu. Wa man kathura zambuhu, fannaru awla bihi. Siapa banyak cakap, banyak salah. Siapa banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, neraka. Ini analogi mudah banyak cakap. Al-kalam yulhi. Perkataan itu melalaikan kita. Jadi kalau boleh kita biarlah perkataan kita tu sesuai dengan tempat dia, keadaannya. Kita tahu berapa banyak nak bercakap. Tentang Atha' bin Abi Rabah, kita mana membicarakan tentang para sahabat dan para salafus soleh. Mereka kata perkataan mereka boleh dikira. Kita tuan-tuan, amalan boleh dikira. Mereka para sahabat, para salafus soleh, amalan mereka tak boleh dikira dia banyak. Perkataan mereka boleh dikira dia sikit. Kita terbalik. Perkataan kita tak boleh nak kira banyak sangat. Dan perbuatan kita boleh kira sikit sangat. Kita berada zaman sembang banyak, amal sikit. Mereka berada pada zaman amal banyak, sembang sikit. Maka kalam banyak menyebabkan orang lara. Dan yang ketiga bila kita sebut tentang tidur, al-manam. Al-manamu yang sah. Tuan-tuan, tidur ni menyebabkan penyakit lupa. Tuan-tuan kalau nak ngelak nyanyuk cepat, kurangkan tidur. Kita setiap kali kita tidur dan kita banyakkan tidur, dia akan menghilangkan potensi ingatan kita. Potensi ingatan yang akan melemah sebab kuat tidur. Kalau kita tidur ikut kita punya keperluan kita. Ada orang mungkin awak perlu tidur 6 jam, maka 6 jam lah. Jangan 16 jam pula macam bayi. Kita paling banyak orang tua macam kita perlukan tidur 8 jam. Banyak tu 8 jam. Maka tidur awal lepas isyak tu tidur. Baik 8 jam. Misalnya. Tapi jangan lebih pada tu. Kalau kita lebih pada tu, kita telah menghilangkan ingatan kita. Itu kata Ma'ruf Al-Qarhi. Al-manamu yungsi. Tidur banyak boleh menyebabkan kita nyanyuk. Nak hindari nyanyuk, jangan suka tidur sangat. Belajar bangun awal. Lalu bangun awal. Dan belajar untuk mencerdaskan diri kita. Jangan kita sentiasa nampak. Memang saya seronok saat tidur ni seronok. Lalu kita membiarkan tidur pada tempat yang tak sesuai kita tidur, kita tak mujahadah. Lawanlah sikit. Dengar khutbah Jumaat tidur walau 10 minit. Lawanlah sikit. Lepas ni boleh tidur. Jadi bijak, cerdik. Tak, tidur juga. Mula segar nampak. Mimbar atau khatib mula naik mimbar. Alhamdulillah. Dia pun tunduk lah. Dan dibiarkan benda tu berlangsung puluhan tahun perangai. Setiap kali khutbah nak tidur dia. Dan ini bukan cara yang cerdik kita.
Pada tempat yang saya katakan kita belajar untuk mujahadah. Supaya otak kita ni berpotensi kuat. Dan akhir sekali beliau kata, at-ta'am. Makan. Suka makan. Ingat, makan menyebabkan apa? Jadi dahaga. Bila kita makan, kita jadi dahaga. Nak air, nak air. Dan bila kita makan air, akhir kita melemahkan tubuh kita. Lemah tubuh kita. Campur makan dengan air, kita takkan jadi kuat. Dan ramai manusia berpenyakit kerana makan air, lepas makan minum, lepas makan minum. Lepas makan dia kena minum. Lepas minum dia kena makan. Duk pusing macam tu. Akhirnya, dia tak dapat manfaat yang banyak dalam hidup dia. Ini memang 4 benda kesukaan dunia, ahli dunia. Saya suka, tuan-tuan juga suka. Siapa saya kata tak suka ada, semua suka. Siapa tak suka cakap, semua suka cakap. Siapa yang tak suka tidur, semua suka tidur. Siapa yang tak suka makan, semua suka makan. Atau kita pun ada majlis makan-makan. Majlis makan besar. Semua ada. Ya, makan tak tercela. Tapi hati-hati dengan dunia ini. Inilah 4 perangkap yang paling bahaya. Yang mengurangkan nilai akhirat kita. Allah ma'ilah menaikkan man saitara alaiha. Menaikkan orang boleh kawal 4 ni. Contoh saya boleh kawal berharta. Saya boleh kawal bercakap. Saya boleh kawal tidur. Boleh kawal makan. Maka Alhamdulillah. Kita dapat dunia. Tanpa dunia ini menjadikan kita sombong, menjadikan kita binasa dan sebagainya. Diceritakan ada seorang ulama namanya Imam Syekh Abu Abdurrahman atau namanya Abdullah bin Rabi'ah As-Sulami. Dia seorang tabi'in. Dia lahir zaman Rasulullah tapi tak jumpa Rasulullah. Lahir zaman Rasulullah SAW. Ayah dia sahabat Rasulullah bernama Rabi'ah As-Sulami. Ayah dia sahabat Rasulullah. Dan bila lahir anak ni, dia tak dijumpakan dengan Rasulullah SAW. Dia menjadi kebiasaan para sahabat, bila lahir anak, mereka akan pergi bawa jumpa Rasulullah. Bukan cerita tahnik semata-mata, untuk mendapat darjat sohbah sahabat. Sebab syarat sahabat, dia kena tengok Rasulullah. Orang yang lahir zaman Rasulullah tapi tak pernah tengok Rasulullah, ini tak panggil sahabat, dia panggil tabi'in. Yang melihat Rasulullah satu kemuliaan. Sehingga sepakat para ulama dalam mendefinisikan makna sahabat, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata 'alal iman. Orang yang jumpa Rasulullah live dan beriman dengannya dan mati dalam keadaan keimanan. Maka ini Abu Abdurrahman Abdullah bin Rabi'ah As-Sulami, dia memang lahir zaman Nabi SAW tapi dia tak jumpa Rasulullah. Ini kerana dia duduk jauh di Kufah. Kufah ni kat Iraq lah. Tadi Ma'ruf Al-Karki di Baghdad. Ini kat Kufah. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami orang baik, warak, soleh. Dan pada akhir usianya dia buta. Dan mati dalam keadaan buta. Dan sabar dengan penyakit-penyakit dia walaupun Allah uji dengan penyakit yang banyak. Sehinggalah sampai dia buta, sampai dia tak boleh bangun. Tapi anehnya dia, walaupun dia sakit tak boleh bangun, bila bunyi azan dia boleh bangun. Kenapa? Kuatnya semangat untuk beribadat. Lepas tu tumbang balik. Bunyi azan, dia boleh bangun untuk solat. Kemudian tumbang balik. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami rahmatullahi alaihi. Seorang tabi'i masyhur. Satu hari pencuri masuk rumah dia. Lalu mencuri barang-barang. Habis curi. Masuk. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami tengok. Sehinggalah pencuri ni keluar. Dan sehingga satu hari dia berjalan ke pasar. Zaman waktu dia masih sihat. Dan dia tengok pakaian curinya dijual. Pakaian dijual. Dia tidak menolehnya. Tak apalah, itu kira rezeki pencuri terus. Dia tak pergi claim. Ini baju aku. Ini sekian-sekian. Dia takut memalukan orang yang tidak ada kaitan dengan mencuri. Maka dia meninggalkannya. Jadi ini antara akhlak yang baik juga. Itu di antaranya ialah akhlak sabar dengan ujian. Sabar dengan ujian. Kemudian dikisahkan oleh Imam Ahmad Al-Jariri. Dia kata, saya kalau balik dari Mekah, orang pertama saya jumpa Tok Guru saya, Junaid Al-Baghdadi. Tapi saya pun tak nak menyusahkan dia jumpa lama-lama. Yalah, tapi bila kita nak jumpa orang, dia ada bebanan masa dia. Oleh sebab itu, kita pun tahu nak jumpa dia lama mana, kadar mana. Terutama kalau kita tahu orang-orang yang memang punya komitmen waktu yang cukup tinggi. Sebab tu bila kita berjanji nak jumpa orang yang punya komitmen, jangan lepas tu kita batal. Dan kena tak adil lah, saya ada kerja. Maka ini benda-benda yang mengaibkan kita. Dan paling aib kalau tuan-tuan berjanji dengan ulama, orang soleh. Kemudian tuan-tuan batalkan.
Allah mengakan berlaku benda yang teruk sungguh lah. Mati sekian. Tak ni ada kerja sikit. Kenapa bini ajak beli lansir? Tu je. Dia duk berjanji dengan orang punya komitmen yang tinggi pada ulama. Tiba-tiba dia boleh batalkan. Hanya pada benda-benda yang kecil. Dia tak berikan keutamaan. Oleh sebab itu kita kena tahu adab. Kalau tuan-tuan berjanji. Tuan-tuan nak jumpa dengan mana-mana orang alim, orang soleh. Tuan-tuan tahu komitmen masa dia. Kesibukan masa. Belajar untuk patuhi sungguh-sungguh. Kerana mereka pancua tunggu kita. Tiba kita hanya sikit alasan. Asal kereta start tak hidup. Janganlah kereta orang. Oh, alasan sikit je. Tiba nak pergi bengkel pula. Alasan-alasan yang saya katakan boleh ditanggung. Sebab itu bila kita berjanji orang punya komitmen yang tinggi, patuh betul-betul. Ini adab kita. Adab. Terutama kalau orang tunggu kita. Lagilah jaga. Jangan duk berjanji, kemudian batal. Janji batal. Suka-suka kita. Ini bukan cara yang baik untuk kita lazimi. Kalau tuan-tuan janji dengan raja misalkan. Tuan-tuan boleh tak batal? Tuanku maaf tuanku, ada kerja sikit tuanku. Orang mahu ajak ke pasar pula. Agak-agak berani tak? Hanya raja itu ada pengaruh dunianya. Ini cuma ada pengaruh dunia. Ini orang-orang ada orang soleh. Dia ada pengaruh akhirat mereka. Sebab itu kita tidak minta orang-orang ini punya masa mereka tanpa kita menjaga komitmen kita. Maka Ahmad Al-Jariri yang sekitar tahun 300 Hijriah ini, bila dia nak jumpa, dia balik Mekah, pertama dia buat ialah jumpa tok guru dia. Dan pertama yang dibuat sebelum dia musafir, jumpa gurunya, semua jadi gurunya untuk dapat keberkatan ilmunya. Maka kata Ahmad Jariri, sekembalinya aku ke Mekah, aku terus pergi jumpa Junaid Al-Baghdadi. Tapi aku tak duduk lama, cuma bagi salam. Takut menyulitkan dia. Maka esok hari pergi ke masjid macam biasa. Tiba-tiba aku melihat Junaid Al-Baghdadi berada di belakangku. Dia pula duduk belakang. Dia bertanya khabarkan aku. Lalu kata Ahmad Jariri, Tuan Syekh semalam saya sekejap je pergi sebab takut menyusahkan Syekh sekian-sekian. Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, itu kemuliaan yang kamu buat. Hari ni aku pula nak buat kemuliaan, aku pula nak ziarah kamu. Aku pula nak menyapa kamu. Semalam kamu sapa aku, datang untuk menegur aku. Hari ni aku datang untuk menegurmu. Ini tanda tawaduk dia. Seorang guru bertanya khabar pada muridnya, bukan satu benda yang mudah. Itu tawaduk. Itu tanda kesolehannya. Dan itu tanda kedudukan Ahmad Jariri di sisi Imam Junaid Al-Baghdadi. Abu Hafs An-Naisaburi, ulama yang meninggal tahun 264 Hijriah. Waktu beliau ditanya, apa itu akhlak? Maka kata dia, akhlak apa yang Allah cerita tentang nabinya, itu akhlak. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, itulah akhlak. Itu firman Allah Ta'ala. Khudhil af, bersikaplah pemaaf. Wa'mur bil urf, sentiasa suruh yang baik-baik. Wa'arid anil jahilin, maka bersabarlah dengan orang jahil. Jangan duk peduli orang jahil. Orang tak kenal kita, kata kita macam tu, macam ni. Biarlah dia. Dia tak kenal kita. Kita jangan cepat koyak sangat orang kata kat kita ni. Kita jangan cepat sangat terasa bila orang kata kat kita. Kadang-kadang mereka ni jahil tak tahu tentang kita. Dan tak tahu pun akau permasalahan ini. Tak tahu apa. Tiba kata tu, kata ni. Biarkan mereka. Dia bersikap pemaaf kepada orang yang jahil ni. Ini akhlak. Atau kalau kita nak peduli setiap benda orang kata kat kita. Penat kita. Resah kita. Siang malam resah. Tapi Rasulullah SAW diajar dengan 3 akhlak yang baik. Yang pertama, khuzul af. Pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urf. Sentiasa suruh yang baik-baik. Itu tanda akhlak baik. Dia akan sentiasa suruh orang buat baik. Jumpa orang ni, suruh orang buat baik. Jumpa orang ni, suruh orang buat baik. Dia tak pernah suruh orang buat jahat. Anaknya dia suruh yang buat baik. Isterinya dia suruh buat baik. Suaminya dia suruh buat baik. Ini akhlak. Menyuruh yang baik-baik. Dan wa'arid anil jahili, bersabar dengan orang jahil, orang bodoh. Sama ada bodoh semula jadi dia, atau bodoh buat bodoh, atau terkawan dengan kelompok bodoh. Akhirnya dia berfikir cara bodoh. Mudah percaya fitnah. Mudah percaya cakap bohong. Mudah je. Orang kata tu dia pun ya je. Maka tuan-tuan sekalian, kita berada pada zaman yang kita kena sabar dengan kebodohan orang. Kadang-kadang saya katakan orang tak kenal pun kita. Dan tak tahu pun masalah sebenar tentang kita. Tapi dia cakap macam dia tahu semua. Jadi kita bersabar dengan karakter dan trend orang macam ni. Kalau saya katakan kita nak peduli semua benda, kita tak boleh hidup atas dunia.
Sebab dunia memang macam tu. Akan ada golongan-golongan yang berbicara perkara yang tidak benar tentang kita, yang akan mempelekehkan kebaikan kita, yang akan membesarkan keaiban kita. Itulah kerja orang ni, manusia ni. Kita akan ada pada zaman, kalau kita buat baik, dipandang serong. Kalau kita buat jahat, dibesar-besarkan. Kalau tersilap kita buat jahat, oh ini dibesarkan. Ini yang diviralkan. Ini zamannya. Lalu bila kita mampu bersabar, maka itu tanda akhlak kita baik. Dan sebagian ulama dalam mendefinisikan makna akhlak, mereka mempunyai pelbagai definisi dan pandangan. Ada yang berkata, akhlak yang baik ialah keberadaan seorang yang dekat dengan manusia dan keterasingannya dengan hal yang beredar di tengah kehidupan mereka. Apa maksud ni? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut dalam bahasa al-khuluq an takuna minan nasi qariba. Semua keperluan manusia kita penuhi hak mereka seolah-olah kita orang paling hampir dengan mereka. Namun bila berkait dengan hak kita, kita tak ingin orang penuhi hak kita. Seolah-olah kita asing pada pandangan orang. Sebab kita ni tanda orang akhlak baik. Bila mana urusan dia dengan orang, dia akan bertindak rapat dengan manusia setiap kali manusia memerlukan. Kalau susah, dia dekat, seolah dia saudaranya. Walaupun tak kenal. Kalau orang ni dalam keadaan musibah, dia lah membantunya. Walau dia ni bukanlah orang saudara mara ke apa, tapi dia seumpama orang paling dekat bila orang kena musibah. Namun bila dia pula, dia perlukan itu dan ini, dia jadi orang asing daripada orang lain. Dia tak mahu orang tahu hal dia. Biarlah saya susah seorang, tak ada duit, biar jangan orang tahu. Dia nak biar orang memandang dia asing. Maksudnya tak tahu tentang masalah dia. Tapi kalau orang lain ada masalah, dia seperti kawan kerabat orang tu. Dia apa? Prihatin dia. Kadang-kadang kita jumpa tuan-tuan, kita sakit. Dia boleh jaga kita lebih pada adik-beradik kita jaga. Ada kawan-kawan kita yang baik-baik. Waktu kita susah, dia boleh tolong kita lebih daripada orang lain yang dekat dengan kita. Padahal dia taklah dekat sangat dengan kita. Secara hubung dengan keluarga pun tak ada. Tapi bila kita susah, dia datang seperti rapat dengan kita. Macam dia ni abang kita, dia ni adik kita, macam dia ni kakak kita, macam orang ambil. Kerana dia akhlak yang baik. Tapi bila dia ada masalah, dia mahu terasing daripada orang, biar orang tak tahu tentang dia. Ini dimaksudkan akhlak yang baik. Bila berkait dengan keperluan orang, dia akan berada di situ. Bila berkait keperluan dia akan menjauhkan dirinya daripada meminta dari manusia. Kerana akhlak yang baik. Dia kalau susah pun biar dia boleh buat seorang. Dia tak ringan mulut nak minta tolong orang untuk hak dia. Tapi kalau orang lain, dia seronok untuk membantu. Ini tandanya. Dan definisi yang seterusnya yang disebut oleh para ulama, ada juga yang mengertikan akhlak itu sebagai penerimaan sesuatu yang mendatangi dari kesia-siaan makhluk dan kepastian al-haq tanpa merasa jemu dan gelisah. Baik, kalau kita baca Melayu ni tak faham lah. Saya pun tak faham baca. Tapi bila kita rujuk kepada nas bahasa Arab, dia kata apa? Al-khuluq qubulun ma yadidu alayka min jafa'il khalqi wa qada'il haqqi bila dhadarin wala qalaqin. Maksudnya kita sentiasa terima apa pun kejahatan orang pada kita. Kita terima. Jafa, yakni orang tak hormat kita, tak muliakan kita, orang yang tak hargai kita, tak terima kasih dengan kita. Ini semua jafa. Yakni sikap yang kita sebut sifat kurang prihatin pada kita. Jafa ni maksudnya dia tak peduli kita, ignorant kita. Tetapi kita sabar dengan orang-orang yang tidak pedulikan kita. Atau kalau kita buat baik pun dia tak nak terima kasih, dia tak nak hargai, kita tetap sabar dengan kelompok mereka. Dan kata dalam definisi akhlak ini, wa qada'il haq, dan juga kita bersabar terima apa pun ketentuan Allah pada kita. Jadi dua. Yang pertama, makna akhlak ialah kita terima sikap ignorant orang, sikap tidak peduli orang pada kita. Al-mubalah. Dia, saya katakan, tak nak hormat kita, tak nak muliakan kita, tak nak beri salam pada kita. Akhlak-akhlak buruk diberikan pada kita. Lalu kita boleh terima benda, tak apa. Saya okey. Kita boleh sabar. Dan juga akhlak yang baik juga ialah qubul haq ataupun qubul qada. Terima segala ketentuan Allah pada kita. Bila dhajarin, tanpa rasa jemu. Wala malalin, tanpa rasa lemah. Ya, bila dhajarin wala qalaqin,
tanpa rasa ragu dan bimbang. Tetapi memang kita bila muamalah dengan orang, akhirnya kita ni dajar. Bosan saya Ustaz muamalah orang ni. Kita dah buat baik, dia tak buat baik kat kita. Kita beri salam, tak pernah jawab. Kita mesej, tak jawab. Telefon, tak angkat. Dajar. Bosan saya dengan orang macam ni. Tapi kalau kita orang akhlak baik, kita tak bosan. Kita okey. Tak apalah. Hari ni tak jawab, esok jawab lah tu. Hari ni dia tak reti nak hargai kita, tak apa. Okay, sampai masanya tahu apa maksud kebaikan. Maka kita akan bermuamalah dengan orang sampai kita rasa bosan dengan watak dia. Tapi orang akhlak baik ni dia tak cepat bosan. Bukan dia elak bosan. Sebab bosan ni tuan-tuan, disebut dalam bahasa dajar atau malal. Ini bukan satu akhlak yang baik. Kata Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, saya, ni antara akhlak dia, saya ma malal tu. Saya tak pernah bosan. Saya tak pernah bosan dengan pakaian saya. Tak pernah bosan pakai saya pakai ni, okey. Saya pun okey. Berapa kali pakai tak kisah, tak bosan. Dan saya tak pernah bosan dengan isteri saya. Ma'ahsanat ashirati, bagaimana dia elok hubungan dengan saya. Saya tak pernah bosan dengan isteri saya. Dan saya tak pernah bosan kenderaan saya selagi mana dia boleh bawa saya ke satu tempat. Kerana kata Amru bin Al-As, seorang sahabat Rasul, al-malal min sayyi'il khuluq. Sifat jemu itu ialah tanda akhlak buruk. Baik, kita cerita jemu dalam hidup. Atau orang Arab panggil malal atau dajar. Bosan. Jemu. Dan ada orang wataknya cepat jemu. Lalu dia buat benda yang tak baik. Ada jenis orang yang jemu dengan pakaian dia. Jemu dah pakaian ni, baju lain pula. Baju lain pula, jemu. Dan dia simpan koleksi yang begitu banyak. Pakai sekali dah jemu dah, cepat jemu. Ini perangai buruk akhlak juga. Sehingga dia membeli. Kata kita, yelah kita boleh beli. Tapi kalau setiap kali kita jemu baru pakai sehari, terus jemu. Kadang-kadang malu Ustaz pakai, orang nampak 2-3 kali pakai dah jemu dah saya. Saya takut orang pandang saya rendah lah. Tak ada masalah kita nak pakai baju ni. Kadang-kadang saya dah pakai baju 5 tahun. Ni baju kita mula datang kat Johor. Sampai sekarang masih kita pakai. Kalau kita tak jemu lagi boleh pakai, tak royak rabak pakai. Bukan maksudnya tak boleh beli lain, boleh. Tapi kita tak mudah lah. Oh ni buang. Jemu, buang. Tidak perangai macam itu. Dan paling teruk pula yang jenis jemu dengan isteri dia. Bila dia jemu dengan isteri dia, dia pun cerai ni kahwin lain pula. Cerai kahwin lain pula. Akhirnya dia menjadi golongan yang panggil mitlaq, mizwajum mitlaq. Kahwin banyak, cerai banyak. Asal dia jemu dengan bini dia, tukar lah. Macam hari ni berlaku. Aku kahwin setahun dua, dah jemu, cerai. Lain pula. Pilihan banyak. Dan mereka ni tolak poligami. Tak nak, poligami tak nak. Ini menzalimi wanita, cerai tak apa. Akhir kahwin ni cerai. Sehingga baru muda, umur muda lagi, dah 9 kali kahwin. Belum sampai 30 tahun. 9 kali kahwin, tuan-tuan bayangkan. Apakah dia melihat rumah tangga ni macam diapers pakai buang? Dia melihat rumah tangga macam tu. Dia tengok isteri dia sikit jemu sikit, ambil lain pula. Modal banyak. Buat. Kadang kita diajar untuk bersabar dengan kerana pasangan kita. Lagi mana dia tak keluar daripada batasan agama. Atau kita bersabar, kenderaan kita pun lagi mana kenderaan kita ni tuan-tuan boleh bawa kita. Kita tak mudah. Pakai 2 tahun juga. 2 tahun. Oh, kaya dia. Ini pembaziran yang melampau. Artinya, kalau dia pakai, saya Ustaz, saya jenis tambah. Tambah tak apa kereta. Jadi, dia membazir banyak beli buat. Macam anak muda sekarang dia pakai sekian kereta. Jemu dah. Ni pula. Ini membahayakan kewangan dia. Bahaya cara dia. Kalau dia jenis duit banyak, beli, simpan. Dan dia guna semua, okey lah. Saya saja kenderaan banyak Ustaz, kalau kawan-kawan nak pinjam senang. Kalau ada 5-6 nak pinjam boleh. Kalau niat macam tu, tetamu datang, ada adik-beradik datang, boleh guna. Itu ikut niat masing-masing. Tapi kita tentang malal. Yang ni sifat jemu sehingga kita buat benda yang tak bijak. Dalam hidup kita. Dajar, sifat bosan. Kita kawan sama juga kawan, dah bosan kawan dia, kawan lain pula. Friend yang ni, friend ni pula. Friend ni pula. Bukan cara tu. Kita kadang-kadang kawan kita adalah perangai dia. Kita pun ada perangai kita. Sabar seketika. Sabar. Boleh teruskan persahabatan. Untuk satu tempoh sampai kita bertemu Allah.
Tapi jenis kawan sekali tak nak kawan ni. Ni macam dah tak guna dah kawan ni. Kawan ni pula. Kawan ni pula. Kawan ni pula. Dia cari je satu alasan untuk dia gaduh orang ni. Kenapa? Sebab dia dah tak nak kawan. Dan bukan cara watak kita macam tu. Kadang-kadang saya katakan memang kawan kita ada kekurangan. Dan kita kena tengok kita juga banyak kekurangan. Kita ni hampir seri dengan dia atau mungkin kita lebih teruk pada dia. Kadang-kadang kawan kita ni boleh sabar dengan kita dalam satu tempoh. Kita pula tak sabar dengan dia. Carilah asal kecil-kecil untuk tak nak kawan dengan dia. Kata ini sayyi'ul khuluq. Orang yang buruk akhlak. Sebab itu benda yang patut kita jauhi. Bila Nabi SAW menyatakan. Bila Rasulullah menyatakan tentang menjaga apa yang menjadi kebiasaan kita. Minal iman. Hifzul ahdi minal iman. Menjaga satu perkara kebiasaan kita itu tanda kita ada iman. Maksudnya tuan-tuan kita ada kawan. Walaupun saya kata ada kekurangan sekian-sekian. Kita tetap jaga kawan ni. Itu tanda kita ada iman. Atau kita ada isteri atau suami. Kita jaga. Di sebalik kekurangannya kita menjaganya itu tanda kita ada iman. Ada iman dapat jaga walaupun adalah perangai sekian-sekian. Kita pun ada perangai lebih kurang macam dia. Tapi kita bukan mengambil watak yang saya katakan jemu, cepat jemu. Akhirnya dengan mudah cerai ni. Ambil ni pula. Ni pula cerai pula yang ni. Macam tuan-tuan tengok dalam dunia barat sekarang. Apa mereka buat? 24 jam je kahwin. Lepas tu cerai. Kahwin ni pula. Last kali tak nak kahwin, kawan je, kawan. Tapi kawan pun dapat 2 anak. Kawan. Girlfriend, dia ada berapa peringkat? Dia ada kawan, dia ada girlfriend, kemudian ada fancy, tunang, kemudian baru kahwin. Peringkat-peringkat ini tuan-tuan, peringkat mereka bertukar-tukar. Nama kawan, apa benda tak buat. Nama girlfriend, apa benda tak buat. Namanya tunang, apa benda tak buat. Tapi bila sampai kahwin, mereka tunjuk kebosanan yang paling maksimum. Yang kawan pun dah bosan. Kawan 2 tahun, kawan ini, kawan ini. Ini sistem rosak. Itu di antara akhlak yang baik ialah kita panggil hifzul ahdi, jaga benda yang jadi kebiasaan kita. Minal iman. Kalau saya katakan kawan, jaga kawan. Jaga terus sampai ke tahap paling maksimum kita boleh jaga dia. Kita ada sesuatu yang kita miliki, jaga benda. Lagi mana boleh guna, jaga benda tu. Sampailah masanya tak boleh guna. Barulah kita boleh lepaskan dia. Bila kita buat watak macam tu, ni watak orang yang hebat. So, keimanannya secara ekonominya pun sama. Masuk saya sebut tentang pakaian tadi. Bila kata Amr bin Al-As, aku tak pernah jemu dengan pakaian aku. Ini sahabat Rasulullah lagi. Mereka orang yang paling agung atas dunia ini selepas Nabi SAW. Atau mereka tak kisah pakai baju apa. Kadang-kadang berbelai baju pun tak kisah. Ni pagi, tengah hari, petang. Kita pakai 2 hari, muka dah macam kiamat muka. Orang tengok 2 hari semalam dah baju ni. Rasa macam kiamat. Bagi saya tak kisah saya pakai 2 hari ke 3 hari. Itu nak musafir susah. Musafir 2 hari je, beg kargo 2. Mana nak berjalan ni? Orang musafir kadang-kadang beg kecil je. Dah target ni selain ni 3 hari. Mudah. Orang ni mudah. Kenapa kita tahu dia? Dia ada personality yang kuat. Tapi bila kita personality kita kuat, kita tak perlukan pakaian banyak. Kerana personality kita kuat. Ada orang tak. Kadang-kadang ajak ni balik kampung dia berapa 2 hari. Oh, dia punya beg kargo macam nak pergi Mekah 40 hari. Oleh sebab dia pagi lain, tengah hari lain. Jadi musibah besar. Ini kau nak musafir kena bawa lori. Bukan pakai kereta lagi, lori. Banyak sangat. Kalau kita tengok orang ni musafir Mekah. Pakaian macam nak pergi sehari je. Sebab dia. Karakter dia kuat, hebat. Ini karakter para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Dan ini karakter Nabi SAW. Rasulullah SAW pakai jubah. Inilah jubah Rasulullah. Nanti gali parit, lepas tu Nabi solat. Yang gali parit ni, pengang asap. Lepas tu nanti Nabi solat. Kalau kita tak boleh isap. Kena kain perekat, kena pakai yang baru. Tukar ni. Jadi, kecerewekan kita tadi boleh membahayakan agama kita. Cerewek tu, akhirnya sebahagian kita, dia tak boleh maafkan kalau pakaiannya tak bertukar. Tapi dia boleh maafkan dirinya lambat solat. Mana awak boleh maafkan diri awak lambat solat asar dekat nak maghrib. Hanya kerana cerita pakaian kena tukar. Ini membahayakan agama. Akhir kadang-kadang terlepas solat. Kerana orang ni tak faham fiqh tentang keutamaan menjaga solat. Bagaimana kita ni tak ada najis kita tangguh. Hatta kalau dah nak
keluar waktu ada badan ada najis pun kena solat dulu. Kenapa? Kerana waktu solat tadi. Itu timbulnya solat hormat waktu dalam mazhab kita. Kan dek besarnya hak solat. Jangan suka-suka kita. Dan sak kena mandi dulu sampai keluar waktu solat. Kena balik rumah sak tukar pakaian dulu. Siapa aja di fiqh macam tu. Kita, bila kita tahu solat tu nak keluar, kita tetap solat dulu. Solat dulu apa pun cerita kita. Atau kadang-kadang tak wuduk, solat dulu. Nah, yang kita sebut hormat waktu tadi. Kenapa? Besarnya waktu solat. Supaya kita tak boleh main-main dengan waktu solat tersebut. Ini juga sebahagian daripada yang dibahaskan oleh ulama sebagai akhlak. Apa dia? Tidak bosan ataupun jenis mengelakkan diri daripada bosan dan mengelakkan diri daripada gelisah. Jadi orang yang akhlak baik ni, dia tak bosan kerana makhluk dan dia tak gelisah dengan takdir Tuhan. Kata Allah takdir, kita pun gelisah, kenapa pula kena macam ni? Jangan gelisah dengan takdir Allah, kan dia baik. Saya ditakdirkan buang kerja, kita buang gelisah. Jangan gelisah, tenang. Allah tak tentukan mana yang baik. Ini gelisah Ustaz, jadi masalah ni. Anak saya patut dapat asrama penuh, tak dapat Ustaz. Kenapa dah penuh? Boleh masuk. Sama. Kita pun gelisah, bodoh lah anak saya Ustaz, tak cerdik lah macam mana. Jangan gelisah. Allah tidak takdirkan mana yang baik. Ni anak tak masuk asrama penuh, rasa macam bodoh dah budak ni. Habislah masa depan dia gelap. Kenapa gelisah dengan takdir Allah? Tenang. Orang akhlak baik, dia tak pernah gelisah dengan takdir Allah. Anak kita tak macam orang lain, jangan gelisah. Sebab anak kita bukan anak orang lain. Ini anak orang lain, anak kita. Dengan kemampuan dia. Jadi orang akhlak baik, dengan manusia, dia tak bosan. Dengan takdir, dia tak gelisah. Jadi dua watak ini, itulah dia akhlak yang baik. Wallahu a'la. Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.